Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama diberi Nordina Syakina binti Azhar, nombor matriks 068971. Saya dan juga sahabat saya iaitu Ainul Bariza akan menerangkan tentang hadis yang ke-27. Di mana hadis ke-27 ini menceritakan tentang konsep pahala dan juga dosa, atau dikenali pahala adalah sebagai kebajikan. Di dalam hadis ini terdapat dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah daripada Nawas bin Sam'an dari Rasulullah SAW bersabda, kebajikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang meresahkan jiwamu dan engkau tidak suka bila dilihat oleh orang lain. Maksudnya dekat sini adalah sesuatu kebajikan tu adalah satu akhlak yang baik. Orang yang buat baik ni akan menonjolkan sosok-sosok yang berakhlak mulia. Manakala dosanya adalah sesuatu yang meresahkan kita. Maksudnya kalau kita buat salah, mesti kita akan rasa macam, ya aku buat salah lah, macam tu kan. Maksudnya kat sini korang akan rasa resah, tak senang duduk dan tak suka kalau orang lain buat apa yang korang buat. Macam tu lah. Maksudnya kalau korang dah buat dosa, mestilah korang tak nak orang lain tahu yang korang buat dosa. Betul tak? Selain daripada hadis yang telah disebutkan sebentar tadi, Imam Nawawi juga ada mengeluarkan lagi satu hadis daripada Wabisah bin Ma'bad yang bermaksud, katanya, aku telah datang menemui Rasulullah, lantas baginda pun bersabda, engkau datang untuk bertanyakan tentang kebajikan? Aku menjawab, benar. Maka baginda bersabda, mintalah fatwa, iaitu bertanyalah kepada hatimu. Kebajikan ialah sesuatu yang jiwa dan hati merasa tenang terhadapnya. Manakala dosa ialah sesuatu yang menimbulkan perasaan serba salah dalam jiwa dan menggelisahkan dada. Sekalipun berbagai fatwa yang diberikan oleh manusia bahawa ia adalah halal ataupun haram. Baiklah, kita bergerak pula kepada kepentingan ataupun intisari hadis yang ke-27. Hadis ini merupakan salah satu daripada hadis yang diambil oleh kalam, iaitu kalimah ataupun kata-kata yang ringkas tetapi mempunyai makna yang padat. Dan ia juga merupakan antara yang paling ringkas. Hal ini kerana dalam hadis ada menyebut tentang kebajikan dan dosa. Perkataan kebajikan dan dosa itu sendiri merupakan satu perkataan yang ringkas namun mempunyai makna yang mendalam. Kebajikan merangkumi segala perkara yang baik dan sifat makruf. Dalam kitab lain, kebajikan ini juga disebut sebagai kebaikan ataupun pahala. Manakala dosa merupakan semua perkara yang jahat dan tidak kira sama ada ianya merupakan dosa kecil ataupun dosa besar. Selain itu, di dalam hadis juga ada disebutkan tentang perbandingan ataupun perbezaan di antara keduanya serta menunjukkan tanda atau keadaan hati seseorang apabila dia melakukan kebajikan ataupun dosa. Seterusnya, lughah al-hadis yang terdapat di dalam hadis. Perkataan pertama, al-birru, iaitu kebajikan ataupun kebaikan, iaitu ia merangkumi segala kebaikan dan perbuatan yang diredai Allah. Perkataan yang kedua ialah husnul khuluq, yang bermaksud akhlak yang baik, iaitu berakhlak dengan akhlak yang mulia dan beradab dengan akhlak yang baik, mengikuti segala perintah dan meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, wal ithmu, iaitu dosa. Semua jenis dosa termasuklah sekecil-kecil dosa ataupun sebesar-besar dosa. Dan terakhir sekali ialah mahaka fi nafsi, iaitu sesuatu yang menimbulkan perasaan serba salah dalam jiwa. Perasaan ragu-ragu yang timbul di dada dan hati berasa tidak tenang terhadap sesuatu perkara yang dilakukan. Untuk bahagian fikih hadis ini ialah yang pertama adalah berkait tentang maksud al-biru, iaitu kebajikan. Maksud ini boleh dikategorikan kepada dua maksud. Yang pertama ialah kebajikan ini adalah berbuat baik dengan bermuamalah dengan orang lain. Kalau secara khususnya adalah kita berbuat baik kepada ibu bapa. Kalau secara umumnya adalah kita berbuat baik kepada semua makhluk, tidak kira haiwan, manusia dan juga tumbuhan. Ada juga mengatakan dalam beberapa riwayat hadis yang lain, iaitu al-biru ni adalah berkata baik, dan ada juga mengatakan al-biru ini adalah memberi makan dan juga menebarkan salam. Riwayat lain juga ada mengatakan kebajikan itu adalah sesuatu yang mudah, iaitu hanya berwajah ceria dan juga santun berbicara. Seterusnya, maksud al-biru yang kedua ialah melakukan ketaatan secara zahir ataupun batin. Maksudnya secara nampak ataupun yang tersembunyi. Kalau secara yang batin, iaitu adalah 6 perkara, iaitu kita beriman kepada Allah, Rasul, kitab-kitabnya, malaikat, hari kiamat dan juga qada dan qadar. Manakala kalau secara zahirnya adalah kita menderma, kita menunaikan solat, mengeluarkan zakat, kita melakukan perkara yang boleh nampak dari segi luaran.
Isi yang kedua ialah mengetahui kebenaran fitrah. Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang bermaksud kebajikan ialah sesuatu yang mendatangkan ketenangan dalam hati dan jiwa. Ini merupakan bukti Allah memberikan fitrah kepada hamba-Nya untuk mengenal dan menerima kebenaran. Dan Allah juga telah memberitahu bahawa hati seorang mukmin itu akan berasa tenang dan tenteram dengan berzikir kepadanya serta merasa lapang dengan cahaya keimanan. Maka apabila kita berhadapan dengan perkara yang samar-samar, kita perlu kembali kepada hati kita. Jika kita berasa lapang dan tenang dalam melakukan sesuatu, maka ia adalah suatu kebajikan dan kebaikan. Namun, jika kita merasa resah gelisah, ia merupakan suatu dosa dan keburukan. Seterusnya ialah 2 tanda dosa. Apabila kita melakukan sesuatu dosa, terdapat 2 tanda yang boleh kita rasakan untuk memastikan sesuatu perbuatan itu adalah dosa ataupun tidak. Tanda yang pertama lahir daripada dalaman kita iaitu hati. Apabila kita melakukan sesuatu dosa, ia akan melahirkan satu perasaan yang gelisah di dalam hati kita. Kita akan berasa resah, ingin melarikan diri dan benci kerana tidak merasa tenang terhadapnya. Baginda telah bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, "Wal ithmu ma haka fi nafsi", yang bermaksud dosa ialah sesuatu yang menimbulkan perasaan serba salah di dalam jiwa. Selain itu, sahih daripada Ibnu Mas'ud bahawa beliau berkata, dosa itu menyakitkan hati. Manakala tanda yang kedua apabila kita melakukan dosa ialah datang dari luaran, iaitu kita rasa tak suka untuk memperlihatkan kelakuan kita kepada orang lain. Iaitu apabila kita buat sesuatu yang salah, kita mestilah tak nak orang lain tahu dan tak nak mereka lihat pun perbuatan yang tak baik yang kita lakukan itu. Namun dengan syarat perasaan itu mestilah datang dengan dorongan agama dan bukannya dengan dorongan biasa. Oleh itu, apabila terhimpunnya 2 tanda yang telah saya sebutkan tadi, maka ia merupakan tanda yang paling tinggi untuk mengesahkan bahawa perbuatan tersebut adalah suatu dosa, iaitu apabila si pelaku mengalami kekeliruan dalam menentukannya. Baiklah, kita bergerak pula kepada isi nombor 4, iaitu meninggalkan dan berpegang dengan fatwa. Isi ini boleh dikaitkan dengan isi yang telah kita sebutkan sebentar tadi, iaitu apabila berlakunya kekeliruan dalam menentukan suatu perbuatan itu dosa ataupun tidak. Oleh itu, wajib ke atas seorang Muslim meninggalkan fatwa apabila fatwa tersebut bersalahan dengan perasaan yang timbul di dalam jiwanya. Hal ini kerana fatwa berbeza dengan takwa. Apabila seorang mufti memberi fatwa, mungkin dia memberi fatwa hanya secara luaran dan lebih cenderung mengikut hawa nafsu, sedangkan seorang Muslim itu lebih mengetahui tentang keadaan dirinya. Sebagai contoh yang diberikan oleh Imam Nawawi ialah, jika sebuah hadiah diberikan oleh seseorang yang hartanya menguasai barang-barang yang haram dan si penerima merasa ragu-ragu akan kehalalan hadiah tersebut, tapi seorang mufti telah memfatwakan bahawa hadiah tersebut halal, maka sebaiknya si penerima ni tidak memakan dan mengambil hadiah tersebut. Secara keseluruhannya, apa yang membuatkan hati kita rasa ragu-ragu ataupun tidak merasa yakin, lebih baik kita tinggalkan perkara itu atau tidak mengambilnya walaupun mufti telah memfatwakan bahawa ia dibolehkan. Hal ini kerana terkadang kita lebih mengetahui sesuatu itu berbanding orang yang memberi fatwa. Boleh jadi dia memfatwakan sesuatu perkara tanpa dalil dan mengikut kehendak hawa nafsu sahaja. Fikih hadis yang ke-50 adalah berkait tentang mukjizat Rasulullah. Iaitu ini diceritakan tentang Wabishah dan juga Rasulullah, di mana ketika itu Wabishah ni hendak bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah. Namun Rasulullah sempat menanyakan kepada beliau dahulu. Sesungguhnya Rasulullah ini tahu apa yang Wabishah ni nak tanya kepadanya. Maksudnya Rasulullah ni boleh membaca isi hati Wabishah ni sebelum dia mengungkapkan apa yang dia nak tanya tu, iaitu apa itu maksud bajikan. Jadi Rasulullah bertanya kepada dia semula, tanyalah kepada hatimu. Selepas tu Wabishah pun mengatakan, kebajikan ini adalah sesuatu yang dapat menenangkan hatimu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwamu tenang dan juga tenteram. Manakala dosa ini adalah sesuatu yang membuatkan jiwamu merasa gelisah dan juga merasa ragu-ragu walaupun telah dinasihati.
Baiklah, seterusnya adalah fikir hadis yang ketujuh, iaitu akhlak yang mulia. Seperti yang kita tahu, akhlak yang paling mulia adalah akhlak Rasulullah, di mana akhlak Rasulullah ni adalah cerminan kepada apa yang dikatakan oleh Allah atau apa yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu di mana dalam surah Al-Qalam ada mengatakan, dan sesungguhnya kamu benar-benar berakhlak yang berbudi pekerti yang agung. Maksudnya dekat sini adalah betapa tingginya akhlak Rasulullah ni adalah seperti apa yang disyariatkan, apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah sama, dan ia menjadi tabiat kepada Rasulullah. Jadi dan dicontohi oleh setiap muslimin dan muslimat. Seterusnya, Aisyah juga berkata bahawa akhlak Rasulullah itu adalah seperti Al-Quran. Maksudnya apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah. Kesimpulannya, apa yang kita dapat, apa yang kita perolehi daripada hadis ini ialah bagaimana hadis ini mendorong untuk kita berakhlak mulia seperti akhlak Rasulullah. Itu adalah satu kebajikan, di mana akhlak mulia ini adalah satu kebajikan yang besar. Yang kedua pula ialah apa yang kita dapat melalui hadis ini adalah Islam sangat menghargai peranan hati, di mana hati ini adalah menjadikan sesuatu fatwa. Maksudnya apa yang tenang bagi hati kita tu, itulah tandanya benda tu adalah kebajikan. Maksudnya kalau ragu-ragu, kita perlu tinggalkan, sebab kita akan berbalik kepada hati kita. Hatinya adalah fitrah, maksudnya dia tahu bagaimana apa yang keperluan kepada seseorang Islam itu. Dan yang ketiga pula adalah bagaimana hati ini adalah pengawal dalaman, berbeza dengan undang yang dibuat oleh manusia. Itu hanyalah sekadar kontrol ataupun kawal secara luaran, dan orang boleh menipu ataupun melanggar. Sedangkan kita ni, hati kita ni sentiasa bersama dengan kita. So maknanya kalau kita nak buat dosa je, mesti hati kita akan mengawasi apa gerak-gerik kita. Itu sahaja daripada saya dan juga sahabat saya, iaitu Ainul Barizah. Sekian, terima kasih.